Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So tu akan buatkan review dan analisis untuk paket pagi ini. So guys, let's go ke coin market first. Alright guys, sebelum tu teruskan untuk agenda kita hari ini. So guys, please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video mengenai review dan analisis yang tu akan buat di BTC dan dan untuk altcoin yang lain lah. So guys, so first thing first, let's go kita review untuk coin market dulu. Right, so coin market cap untuk hari ni kita tengok overall yang macam tu daripada tu tinggalkan malam tadi. So kita tengok market cap masih tidak berubah, di dalam 1.7 trilion, and then kita tengok volume pun berkurangan daripada 200 180 dia naik 230, and then untuk pagi ni hanya tinggal 136 bilion. Dan kita tengok macam mana dominant BTC pun drop sikit pada malam semalam tu. Semalam ialah 42.7, so pagi ni kita tengok adalah 42.6. Ethereum naik sikit daripada 18.7 dan ini 18.8% lah. So meaning apa bermaksud dengan ni? Maknanya total daripada coin market cap itu 1.7 trilion ni, 42% datangnya daripada BTC, kemudian 18% datang daripada Ethereum. Then let's go, kita pergi overall untuk price untuk hari ni. So macam mana, macam tu tengok review malam tadi, tu tengok BTC dekat 340k, so drop balik almost dalam 1.3k ke 38k. So tengoklah dalam tempoh 24 hour, masih belum complete 24 hour ni sebab kita ada sampai pukul 8 je lagi. So untuk BTC kita drop lah 0.58%, kan dah 0.63%, Ethereum 1.79%, Binance 0.71%, Cardano drop sikit daripada 170 ke 166. So memang range tu dalam 150 170 akan dia main kawasan tu lah, sebab kita ada support dan resistance. So kita tengok guys, basically semua untuk tempoh tu memang semua bleeding merah. Sebab apa? Sebab BTC ada sedikit buat correction, ada buat sedikit bounce lah daripada resistance. Nanti tu akan tunjukkan kat mana resistance tu. Kemudian kita tengok adakah yang gain. Tengok Uniswap pada gain. Uniswap pun ada salah satu yang token yang tu tengah usaha nak dapatkan dia punya ni asset coin. Then Litecoin, Polygon drop sikit daripada 2.2 ke 6 sen. Ya, macam biasa guys, macam juga kalau BTC jatuh, meaning harga lain pun semua akan jatuh lah. So guys, tak ada yang menarik dengar dekat coin market cap. Sebab apa? Kita punya market cap pun tak berubah, hanya volume je berkurangan. So guys, let's go, kita pergi dekat chart, kita tengok apa yang sebenarnya berlaku pada chart untuk malam tadi. So sebelum tu nak pergi untuk tengok BTC dulu, BTC dominant. Itu ialah BTC dominant untuk 4 hours. So macam ni kita tengok ialah kemungkinan besar kita ada head and shoulder yang terbalik lah. Head and shoulder yang terbalik, apa maksud tu ialah kita ada sini, and then right, so probably dia akan buat right shoulder lah. Right shoulder kadang price ada bawah. Meaning kalau jatuh bawah tu meaning Bitcoin dalamnya dia berlawanan sikit lah. Harga kalau berdomin jatuh, bernaik sikit. Bukan, dia macam delay sikit. So macam dekat sini dia naik. So sekarang BTC berjatuh tu mungkin sebab yang ini. Dan kita akan kenaikan tu. Kemudian bila dominan jatuh, so barulah BTC akan naik dulu. So dia macam delay one step lah, lebih kurang macam tu. Okay, so kita tengok lah macam mana yang ni akan berlaku atau tidak. So estimate kalau untuk ini kita akan tarik kita akan tarik kita punya resistance kat mana. Macam tu cakap, swing high to swing low. So kita akan dapat resistance dekat kawasan ni. Potential dia bounce balik. So potential untuk dia punya right shoulder lah. So akan tukar dulu call in. So tu kita monitor tak menjadi atau tak. Alright, so possible apa kita tengok ialah kita akan ada right hand shoulder. So tu akan drawkan head and shoulder. So dari ambil sini, kita akan ambil di sini. So atas sini, kita ambil sini. Alright, so left shoulder kita ada head. Kemudian kita ada kita ada right shoulder. So right shoulder kita tak ada lagi, tapi estimate tu mungkin dalam kawasan ni juga.
Sebab apa? Macam tu cakap, right and shoulder adalah dia akan sama lah. Selalunya dia punya apa nama? Aku panggil dia punya ketinggian tu sama. Bahu kanan dengan bahu kiri sama lah. So macam mana tu measure adalah kau ambil ni, dia tapak dia ke atas, dan kita akan measure daripada tapak ni ke bawah. So kita tengok lebih kurang je hampir-hampir dekat kawasan resistance, and then valid lah. So kena tengok lah macam mana price tu akan bereaksi, sama ada gagal atau tidak. Tu kena tengok lah, price tu akan datang sini, kemudian buat datang sini. So boleh untuk short term kita akan naik balik dalam 46%, and then masa tu kita tengok lah. Macam cakap sekarang adalah BTC tengah jatuh, and then bila petandanya bila untuk dominan naik ke atas, kemudian kita tengoklah nanti BTC akan ikut. Alright, let's go. Kita pergi ke BTC. Alright, akan tengok apa yang berlaku masalah, sebab tu ada nampak something yang berlaku yang membuatkan kita punya head and shoulder tak valid lah. So guys, kita tengok dia punya price daripada ni buat high high, lower low, high high, lower high, high high, lower high. Bulan yang ni dia buat low, higher low. So meaning apa maksud yang setelah dibuat lower low? So meaning kita bull hilang power lah. Dia kekuatan untuk push market ke atas. So tengok harga tu makin lama makin jatuh bawah. So meaning apa benda tu, kita tengok bullish sedang weak lah, sedang lemah. So guys, macam tu expected malam, harapkan price naik atas tapi tak berjaya. Sebab apa? Kita ada satu small resistance kat sini. So Zo akan drawkan small resistance tu. Semalam tu tak tunjuk, so hari ni Zo akan tunjuk lah kat mana small resistance tu dan kenapa price break kat sini. Okay, Zo akan zoom sikit. Alright, so macam mana Zo expectkan price ni datang kat atas ni dulu, almost dekat line dan baru bounce, tapi dia tak bounce pun, dia berhenti kat sini je. So kenapa? Sebab dia ada resistance yang gagal bull break lah. Kita swing high to swing low, kemudian kita nampak lah ada satu box ni. Mungkin tu ambil rectangle, kita akan draw antara Fibonacci antara 0.6 dan 0.7 untuk menandakan kita punya ni lah resistance. So yang ni kita boleh buang kita punya Fibo tu, tak semak macam mana. So kita tengok macam mana price itu berinteraksi dengan support dan resistance, minor support resistance itulah. So selalunya kalau saya nak beli dekat ni lah, dekat support, mesti yang tu cakap dua video sebelum ni, kat sini boleh beli tapi agak risky lah. Sebab apa? Kita ada main support kat kita tu. Kalau price jatuh balik kat kawasan ni memang kena grab lah. So kalau siapa tak grab tu rugilah kat kawasan ni. So yang tengah ni adalah risky sikit. Sebab apa? Boleh drop dan boleh naik terus, tapi disebabkan price gagal naik, so dia akan jatuh bawah balik lah. So which is siapa yang dah buy kat ni, okay, just hold the coin lah. Sebab jangan risau, kalau anda beli kat kawasan ni, Zo lagi teruk Zo beli dekat harga 42k dan Zo still hold the coin walaupun dah hilang value. Tapi yang macam tu cakap, asset adalah lagi penting daripada value. Sebab value boleh naik turun bila masa, tapi asset kalau kita nak tambah amat sukar lah. So kat ni apa yang akan berlaku untuk chart untuk BTC, apa yang Zo nampak adalah satu lagi dia akan buat, disebabkan head and shoulder ni dah gagal. So Zo akan delete dulu head shoulder ni. Head shoulder kita dah gagal maknanya, kita dah boleh delete sebab dia tak sampai price ni, dan buat high yellow. Right, so apa yang Zo nak tengok adalah sekarang ni price tentang membuat sama ada falling wedge ataupun symmetrical triangle. So dua bearish pattern yang market dah buat lah. So macam je dekat ni, bullish dah weak dan bullish kembali, bearish kembali kuat lah, disebabkan bull dah weak. So dia akan draw satu pattern. Okay, boleh catat kat mana-mana, ini adalah pattern rising wedge. So dia akan tulis kat nanti dekat chart. Kita ambil ini dan ambil ini. Ini adalah yang small punya. So apa nama chart ni, pattern ni adalah pattern rising wedge. Alright, so apa maksud rising wedge ni? Adalah rising wedge adalah pattern yang bearish, which is dia punya price target adalah kat bawah. So macam mana kita nak price target dia? Kita ambil daripada swing high to swing low yang bawah sekali, dan kita ambil lah. So kita ambil dari sini. Tu kita tengok kalau price break hari ni, kalau pagi ni price break ke bawah ni, so tengoklah price tu akan datang balik ke support, dan inilah peluang kemasalah untuk beli dekat support. And then make sure kena faham, price masih lagi boleh jatuh hampir ke 20k ke 30k. So
Sebab apa? Yang support batu bawah ni adalah support yang secondary. Sebab kita ada lagi main support yang betul-betul dekat bawah, dekat area 20k ni. Sebab tu dah remove. Tu kalau press tu hampir ke bawah tu, nanti tu akan draw balik lah. So ni adalah secondary kita punya support, dan kita ada main support dekat bawah ni lah. Right, so nanti kalau press jatuh bawah, nanti tu akan tunjuk lah. Sama juga dengan resistance ni adalah secondary resistance, dan kita ada main resistance atas dia. Hampir dekat kawasan ni lah, kawasan yang ini. Hampir 50 ke 57k tu adalah main resistance. So kan kita price bermain antara secondary resistance dengan secondary support. So kita tengok price ni akan target lah lebih kurang macam ni. Inilah satu rising wedge mana pattern bearish. And then kita ada satu lagi pattern, iaitu pattern symmetrical triangle yang ini. Alright, yang ini kita ambil yang ini. Kemudian kita ambil yang ni, yang satu yang daripada trend line head and shoulder yang lama. Kemudian satu yang bawah ni lah, yang Zo draw ini. Mungkin Zo boleh delete dulu yang ni. Alright, satu kita ambil yang ni, line putih atas. Kemudian satu lagi line di bawah, kita ambil swing low to swing lower low, lower low dengan lower high. So kita akan draw macam ni. So meaning kita akan dapat symmetrical triangle. Symmetrical triangle ni boleh jadi bullish, boleh jadi bearish, tapi disebabkan price tu masuk daripada atas, meaning kita tengah downtrend, tu ada 60% adalah price tu sebenarnya akan jatuh ke bawah lagi lah. So apa jatuh ke bawah tu masuk zone. So price sekarang bermain di kawasan ni. Kemungkinan besar lepas kita punya rising wedge ni hit dia punya target kat kawasan ni, so kita akan tengok lah sama ada dia ada bound lagi atau tidak. And then dia punya potential adalah 68%, dalam 60% price tu akan jatuh ke bawah lah. So jatuh ke bawah ni, kat mana dia punya target, macam tu sebelum lagi, be careful dengan kita punya bull trap lah. Sebab price buat bull, kemudian hati-hati dengan bull, sebab bull trap. So bull trap tu maksudnya kita tengok macam mana ada dia bagi reversal pattern apa semua, and then tiba pagi ni dia tunjuklah dia punya weakness untuk bull. So bear kembali regain. So kita tengok dia punya price target, tak sure kat mana akan jatuh. So kita tengok kalau jatuh kat kawasan ni, kita akan tengok price tu sikit aja. Tapi kalau dia masih bound ke bawah, kalau at least kalau kawasan sampai apex. Apa tu kawasan apex? Apex adalah kawasan yang kecil ujung tajam ni, so kita panggil kawasan apex lah. So bila kalau price jatuh kat sini tak apa. Kalau kita tengok dia jatuh daripada atas ni, so dia hanya price target lebih kurang dalam 27-28k. So masih dua rasa mungkin akan sampai ke 30 aja, jatuh bawah lagi. Ada satu lagi trend line yang putih ni, so dia very link very link. So kita anggap dia punya price target tu valid lah. So kita tengok yang ni pun tu tak tahu lagi kat mana jatuh. So kita tengok kat mana price akan break ke bawah, So kita akan ambil lah. So dia punya andaian hanya boleh antara sini lah, sini ataupun sini. Mana dia jatuh tu tak tahu. Tapi kita tengok selalunya price tu akan bermain dengan ni lah, sama dengan trend line ni. So kita tengok lah price dia target macam mana. Kalau sampai ke kawasan apex jatuh ni, kita tengok lah sampai datum 26k, which is 26k ke 25k ni adalah betul-betul di atas kita punya main support. Main support saya dekat sini, Zo dah delete semalam. Tapi kalau price jatuh ke bawah nanti, Zo akan tunjuk balik lah kat mana main support. Tapi antara main support tu adalah antara 16,000 ke 25,000. So itulah main support kita. So guys, itu yang Zo nak tengok apa berlaku. Sebab apa, kita punya head and shoulder dah pun tak valid, so tak boleh pakai. Tapi jangan risau, kemungkinan besar kita akan buat another head and shoulder yang Zo cakap. Sama ada head and shoulder tu yang condong ataupun yang menegak. So kat sini Zo lebih nampak kemungkinan besar dia akan buat head and shoulder yang condong lah. Apa maksud tu? Yang tu ceritakan pagi malam semalam. Ni ialah yang ini adalah left shoulder. Kemudian kita ada head. Kemudian kat sini kita tak ada sebarang sentuh lagi. Kemungkinan which ni price akan push one more time untuk sampai ke sini, ataupun dia break terus, kita tak tahu. Kita tengok, kita hanya monitor. So mungkin price tu akan naik balik sebab kita tak ada sebarang touch lagi. Dan kita tengoklah sama ada touch atau tidak. Kalau dia touch, mungkin kita akan dapat another lebih kecondongan lah dia punya head and shoulder tu. Tapi Zo expected harap dia akan naik dulu atas ni, kemudian barulah di bawah, and then kita dapatlah complete head. Sekarang head pun tak complete lagi. Kita hanya buat spekulasi je bahawa head and shoulder ni sama ada berlaku tidak kita tahu, tapi kita dapat prepare lah. So kalau ini kata left, kita ada head. Kalau head berlaku, kemudian kita akan nampak lah
kita punya right hand shoulder. So right hand shoulder kita betul-betul dekat kawasan ni, so boleh belilah. So, sebab macam mana tu dapat right hand shoulder ni, first sekali tu dah ambil dia punya price target tu dekat sini, dan kita tengok kalau dia break kawasan ni, lebih kawasan ni, dan kita tengok apa yang dekat sini. So apa yang tu nampak kat sini, kita ada ni lah, kita ada support kat situ, which is secondary support, dengan kita ada major support. So dia akan draw sikit kat macam mana dia bercakap itu. Tu kita tengok, kita akan draw Fibonacci daripada swing low to swing high, dan kita akan nampak kat situ ada satu box antara 0.6 0.7, iaitu box support kita. So ini adalah minor support. So probably minor support ni akan berinteraksi lah dengan kita punya right shoulder. So hopefully kalau aku boleh beli ke ni, so kawasan yang amat bagus untuk beli kat sini. So beli dan hold, jangan beli pakai leverage, beli hold, beli dan simpan dalam wallet lah. Ini kita simpan asset tu. So ini ada potential untuk buy lah kat sini. And then kalau jatuh lagi tak apa, kita akan beli lagi kat bawah tu. Meaning cakap, kalau ada modal mungkin dalam 1000 tu, tak perlu beli banyak, beli dalam 30%, 40%, bergantung. Sebab kita prepare lagi untuk kalau jatuh bawah kita beli lagi. So kalau beli kat 100% kali ni, kalau price jatuh bawah lagi, tu mampu tengok je lah. Sebab apa, berarti kita pun tak banyak modal sangat. Macam tu pun tak banyak modal, mana yang ada je jual pakai. So selalunya tu akan beli tak 100% lah. Macam contoh dekat masa tu beli kat 42% ni, tu hanya gunakan 50% daripada modal yang tu ada. Sebab tu boleh mampu lagi beli dekat sini. Sebab apa, tu tak gunakan semua modal yang tu ada. Tu dah beli 50% kat ni, tu dah beli 30% kat ni. So another 20% maybe tu akan tunggu kat sini, maybe tu beli 10% lagi yang modal tu ada, and then the rest mungkin yang tu akan inilah beli lagi kat bawah tu. So itulah strategi kita. Sebab apa, kita tak perlu pun nak beli banyak-banyak. At least kecuali contoh macam tu dekat kadang masuk kat SRP, dekat Matic, kat mana tu tunjuk sebelum ni, dekat Matic tu target price tu kat bawah ni, then tu all out lah tu punya dana untuk Matic tu. So kat sini ada tengok dapat profit lah. Sebab apa, tu tengok ini quantity yang bagus. So macam BTC masih lagi dalam keadaan tarik menarik tali antara bull dengan bearish. Kita tengok semalam dia bagi bearish, bullish, hari ni dia bagi bearish. So masih lagi fight antara bearish dan bullish. So rasa ini kuasaan yang amat kuat lah untuk price membuat last dip ataupun ada pattern reversal. Tu tengok, walaupun market buat rising wedge, iaitu bullish pattern, tapi price target dia tu akan menyebabkan berlakunya head and shoulder yang baru. So another reversal pattern. So kita tengok lah macam mana price target tu. So memang so siapa nak beli, tu amat recommendkan beli kat kawasan ni antara 34k ke 35k ke 34k, ataupun 35 ke 32k, ataupun range lebih bawah daripada low ni 30k ke 35k tu adalah range boleh belilah. So kalau price hit 35, antara 35 ke 30k tu boleh lah set lah buy limit kat mana, sama ada nak 35 ke 34 ke 33 ke 32 30. So boleh limit masing-masing. So kalau nak away pada chart tu, boleh buy limit siap-siap, ataupun boleh monitor lah, monitor time by time, tengok price tu kat mana. So saya rasa untuk itu je pagi ni untuk review market sebelah pagi. So ini yang tu dekat kita punya head and shoulder dah pun tak valid. So kita tunggu, possible akan berlaku lagi head and shoulder. Tapi untuk head and shoulder ni, head dia pun belum complete sebab kita baru ada left shoulder. Head kita tak complete lagi sebab belum sentuh lagi line putih ni. Ataupun kalau price terus jatuh ke bawah, so kita akan nampak kita punya head and shoulder mungkin berlaku macam ni lah, kita punya tapak. So ini antara yang mungkin tapak dia. So dia akan buat yang gasan dot-dot. Sebab apa, kita pernah putus. Sebab apa, dia tengok kemungkinan besar ini pun akan jadi. So kalau jadi itu, meaning kita dah dapat kita punya head lah, kita left head. And then sekarang kita tengah buat kita punya kita sedang buat kita punya ni lah, kita punya right. Tu right macam tu cakap, dekat kawasan ni. Tu bila kawasan ni right, tu tak perlu tunggu ni, kita buy dulu kat sini. Kemudian kita akan tunggu breakout lah kat sini. And then macam cakap, walaupun ni mungkin lagi fail sebab kita masih lagi belum break ni. So apa yang tu nak tengok kat market ialah market kena break kita punya 2 point penting lah. 2 point penting tu kat mana 2 point penting tu ialah, tu akan buat adjustment sikit. Ok, ni gasan putus-putus. Alright, kita lock.
Kita delete ni. Right, so apa yang penting hari ni untuk bull beli game balik power, dia kena break line ni, line support ni, trend line resistance, kemudian trend line ni lah, vertical resistance untuk dalam 40k. So dua penting ni amat penting lah. Kemudian kita ada juga kat sini ialah minor support, which is kalau Zul draw dia punya Fibonacci, so pada swing high to swing low, so kita akan ada ada yang lebih besar sikit minor resistance kat kawasan ni. So sebab itulah kita tengok kenapa price bull asyik hilang power je kat situ. Sebab apa? Kita ada very good resistance lah, meaning kita ada 3 jenis resistance kat situ. Kita ada Fibonacci resistance, kita ada trendline resistance, kita ada horizontal trendline resistance. So 3 benda yang kuat kat situ. Sebab itulah kita tengok bull sentiasa hilang power lepas ini. And then kita tengok ini price pun dah buat rising wedge. Yang ini meaning rising wedge tu adalah pattern untuk bearish. So kalau jumpa pattern macam ni yang menajam ke atas, naik dan menajam ke atas, ini yang menandakan price tu akan jatuh bawah. Dan price target dia adalah daripada sini, dan kita ukur di sini, dan kita ambil lah daripada point dia sampai ke atas, dan kita ke bawah. So itulah cara zone untuk price target. Dan kita tengok apa persen kejatuhan dia adalah hampir 60% dia akan jatuh bawah lah. So another dalam 40% mungkin juga price boleh break ke atas dan bawah. Itulah, tapi ini amat rare lah, sebab dia hanya 30% berlaku. Sebab 60% selalunya price akan jatuh bawah. So most likely price tu akan price tu akan membuat jatuhan ke bawah, and then dia punya valid lah sama dengan kita punya assumption bahawa price tu market akan buat head and shoulder yang baru. And then bila buat head and shoulder baru tu, kita nak tengok mungkin sekali lagi reversal pattern nak test break ni dengan break ni. Sudah kalau another head and shoulder ni buat berjaya dapat break ni, so kita barulah tengok dapat price ke 50k. So sekarang ni kita dalam keadaan ni lah, keadaan masih cakap masih menunggu. Alright, kita masih ingin menunggu keadaan price market apa yang dia nak buat kita. So macam cakap, kita dah hilang kita punya head and shoulder reversal pattern. So sekarang kita menjadi bearish pattern, which is rising wedge. So guys, rasa itu je untuk pagi ni. So apa yang kita monitor ialah rising wedge target price, kemudian kita potential untuk right and shoulder. So guys, sebelum tu tamatkan video ni, so untuk tengok lebih banyak review dan analisis untuk Zul, dan Zul akan ajar sedikit demi sedikit. So boleh ambil buku dan pen, catat lah. So macam semalam kita belajar head and shoulder. So pagi ni kita rising wedge. So kat macam nak tengok target dia kat mana arah tu jatuh. So macam cakap, rising wedge adalah bearish pattern, kemudian price target adalah ke bawah, di mana 60% probably dia 60% kadar untuk dia berlaku tu lebih ke bawah 60%. And then jangan boleh juga naik ke atas, tapi hanya 30%. So selalunya rising wedge akan jatuh bawah lah 60%. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, and then see you again guys. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.